Kita balik pada cerita politik lah. Habislah cerita bukan politik tadi kan. Kita balik kepada cerita politik. Now, menarik Wan Ahmad Faizal sebut tentang UMNO bersama dengan DAP dulu. UMNO dulunya tolak ideologi DAP, kini bersungguh pertahan. Shah Alam, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faizal mendakwa UMNO merupakan sebuah parti yang dahulunya menolak ideologi perjuangan DAP namun bersungguh mempertahankannya. Beliau juga ahli Parlimen Macang berkata tindakan UMNO buat demikian adalah kerana mahu orang Melayu menerima parti yang dipengerusakan oleh lima golongan itu. Paling kelakar dan bersungguh untuk cuba mempertahankan. Konon DAP sudah berubah dan orang Melayu patut menerima parti itu adalah pemimpin yang paling awal melawan dan tegas terhadap ideologi Malaysian, iaitu UMNO. Terima kasih DAP kerana anda tidak hipokrit seperti setengah pemimpin UMNO. Tidak pernah sekalipun parti ini berundur daripada soal prinsip dan ideologi perjuangan, katanya. Sebelum ini media melaporkan Setiausaha Agong Anthony Lok Siu Fok menegaskan tiada keperluan partinya menggugurkan slogan Malaysia seperti yang didesak setengah pihak. Menurutnya prinsip itu juga telah dijelaskan dan disetujui secara bersama sebelum kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim diterima. Mengulas lanjut, Wan Ahmad Faizal berkata misi sebenar DAP bukanlah bermula sewaktu negara diterajui oleh Perdana Menteri, sebaliknya dia jadikan sebagai pelaburan awal dan pelaksanaan jangka panjang untuk menormalisasikan orang Melayu menerima parti itu. Beliau memberitahu ideologi tidak boleh dipaksa kerana ia sukar untuk dijual, namun tidak bagi watak dan sifat orang Melayu dikenali sebagai kelembutan jiwanya. Baik, saya nak komen sikit tentang perkara ini. Number one, kalau dia nak kata ideologi Malaysia itu sebagai satu ideologi yang bahaya, bersatu bersama dengan DAP sewaktu slogan itu masih ada. Sewaktu slogan Malaysia itu ada, pada masa itu pun bersatu pun ada bersama dengan DAP. Bukan setakat bersama-bersama tuan-tuan. Daripada 2017, 2018 menang pilihan raya, 2019 dan masuk 2020 mereka bersama. Dan sewaktu bergabung dengan Pakatan Harapan pada waktu itu, nak melawan Barisan Nasional, nak melawan PAS dalam pertandingan 3 penjuru, bersatu tak ada masalah pun dengan slogan Malaysia. Kenapa tiba-tiba sekarang dia menuduh UMNO itu hipokrit, UMNO itu munafik kerana mengambil Malaysia? Habis waktu mereka bersama dengan DAP pada waktu tersebut, kenapa mereka tidak menggelarkan diri mereka sebagai hipokrit? Oh, tapi mereka sudah pun keluar daripada gabungan Pakatan Harapan. Dia keluar bukan sebab DAP. Tuan-tuan pernah dengar tak sewaktu nak keluar tu, kami keluar kerana kami tak boleh bersama dengan DAP? Tak ada. Kalau siapa yang kata ada macam tu, memang dia kena bodoh lah. Kena haktui lah dengan bersatu tu. Mereka keluar daripada kerajaan itu kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Bersatu ni nak jadi Perdana Menteri. Itu je sebab kenapa mereka keluar. Tak ada sebab lain pun. Sepatutnya yang jadi Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Tapi Mahathir ada Muhammad, dilantiklah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Bagi UMNO pada ketika itu tak penting yang siapa Perdana Menteri, yang penting PH tumbang dulu. Yang lain kita boleh bincang. Tak disangkanya, rupanya yang akan membunuh mereka daripada dalam adalah bersatu. So kalau nak kira bahaya, lagi bahaya bersatu ni kepada UMNO daripada DAP. DAP itu sekadar slogan dia, tapi bersatu bukan setakat slogan. Memang hidup dan matinya adalah untuk memastikan bahawa UMNO itu mati. Sebab itulah slogan bersatu adalah nak menggantikan UMNO. Sebagai pengganti kepada UMNO, itu slogan bersatu daripada dulu. It has always been that way. Isu dia tuan-tuan apa? Bila geng-geng UMNO yang mana anti Zahid berkempen untuk mengundi PN pada PRN yang lepas, dan berkemungkinan PRN yang ini, yang tu paling lawak. Tuan-tuan, korang tak tahu orang-orang UMNO, especially yang nak suruh orang-orang pengundi UMNO ni sokong PN dalam pilihan raya ini, kemudian yang korang tengah gali kubur diri sendiri. Korang tak tahu, dia memanglah menggoda kau, undilah kami, jangan bersama dengan DAP, undilah kami. Dia tak kisah pun pasal DAP tu. Korang ingat bersatu kisah ke pasal DAP? Kalau dia kisah, dulu dia bersama dengan DAP sampai bentuk kerajaan. Yang dia nak sekarang ini, dia nak bunuh UMNO. Dia menang, lepas tu dia akan bunuh UMNO. Dia akan pastikan UMNO itu berkubur. Tapi dia nak hidupkan UMNO dengan tim lain daripada Zahid. Kalau korang anggap macam tu, maka bodohlah korang dalam politik. Dia orang nak matikan UMNO, cabut terus daripada akad umbi dan pastikan tidak akan wujud lagi di muka bumi ini. Kerana apa? Sebab dia tahu takkan mungkin boleh ada 2 ekor singa
di dalam sangkar yang sama. Tidak mungkin ada 2 ekor singa di dalam sangkar yang sama. Saya dah cakap dah awal dulu. Bersatu Melayu. Untuk perjuangan dia kononnya untuk Melayu. UMNO Melayu. PAS Melayu. So 3 ekor ni duk bertanding dalam sangkar nak merebut kelompok yang sama. So tuan-tuan agak lepas ni, dia nak biar ke UMNO terus hidup kat situ? Dia nak biar ke UMNO tu apa orang kata hidup selesa lepas ni kalau bersama? Kalau betul memang korang naif dalam politik lah, dia akan bunuh UMNO. Malah tak adalah DAP tu sampai macam bersatu nak bunuh UMNO, tuan-tuan. Saya nak cerita, tak ada DAP tu seperti bersatu nak bunuh UMNO, seperti PAS nak bunuh UMNO. Tapi hakikatnya itulah yang berlaku dalam keadaan dan situasi yang ada melanda dalam negara kita sekarang ini, di mana yang nak bunuh UMNO itu adalah bersatu. Hakikat yang sebenar. Dan semakin lambat orang UMNO menyedari perkara ini, saya kata minta maaf lah UMNO, kita tak boleh kata panjang apalah. Kesalahan itu pada kamu kerana tak percaya apa yang disebutkan selama ini. Okey? Kerana apa yang disebutkan selama ini. Sebab itu kita kena faham situasi politik di dalam negara kita ini, dia berlaku kerana apa, tuan-tuan? Kerana ada sebilangan kelompok yang merasakan mereka boleh menjadi berkuasa dan mereka sanggup melakukan apa sahaja demi nak menjatuhkan parti lawan mereka, walaupun terpaksa mengembalikan perkataan Malaysia yang tak pernah diwujudkan sekalipun. Dan mereka sendiri pun bersama dengan parti itu. Kan? Sendiri pun bersama dengan parti itu. Now, apa yang menjadi formula kemenangan kepada pengundi ataupun apa orang kata Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram? Formula yang paling utama kepada perkara ini adalah keluar mengundi ahli apa orang kata pengundi-pengundi. Itu formula yang paling besar. So disebabkan mereka mengetahui bahawa perlunya keluar mengundi, maka mereka Perikatan Nasional sekarang ini berkempen supaya pengundi UMNO jangan keluar mengundi. Okey, ini antara kempen yang dimainkan sekarang ini. Di samping kalau keluar pun undi PN, tapi kalau boleh jangan keluar mengundi. Sebab dia orang tahu, okey, pengundi UMNO di Johor ni tak sama dengan pengundi UMNO di Kelantan ataupun di Terengganu ataupun di Kedah, tuan-tuan. Pengundi UMNO di Johor ni dia lain. Kita tengok macam mana Perikatan Nasional kalah teruk di Johor, Perikatan Nasional kalah teruk di Melaka melawan dengan UMNO. PAS dan juga Bersatu tak mampu nak kalahkan UMNO di Johor dan juga di Melaka. Malah dalam PRU sekalipun, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor mereka tak berjaya kuasai dalam PRU. Dalam PRN pun sama. Jadi daripada situasi ini kita dapat nampak bahawa the only taktik yang mereka boleh main adalah supaya orang tak keluar mengundi lah. So Zahid mengatakan pengundi UMNO jangan terpengaruh kempen tak keluar mengundi. Zahid, pengundi UMNO pada hari pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram diharap tidak terjebak dengan kempen oleh pihak tidak bertanggungjawab supaya tidak mengeluar mengundi pada 9 September ini, kata Ahmad Zahid. Beliau juga timbalan Perdana Menteri berkata ahli UMNO dikenali sebagai pengundi putih perlu mengetepikan perbezaan parti yang terdapat dalam kerajaan perpaduan dan memberikan sokongan padu kepada calon kerajaan. Kita hendaklah mendukung mereka kerana kita harap mereka juga akan sokong kita di PRK Pelangai nanti, dan ini adalah langkah pertama kerjasama yang dilihat sebagai pelbagai parti untuk mendukung calon kita. Kita tentunya mendambakan kemenangan untuk terus kestabilan negeri Johor dan juga Putrajaya. Baik, ada satu kenyataan, tuan-tuan. Bekas pemimpin PAS Bersatu bersama 200 ahli amanah. 2 orang bekas pemimpin PAS Bersatu akan menyertai amanah, kata pengurusi amanah Johor Aminul Huda Hassan. Aminul Huda berkata majlis penyerahan sebahagian borang keahlian amanah oleh bekas Esko Kerajaan Negeri Johor dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun bersama ahli mereka akan dilakukan di Sungai Abong Muar esok dan sebahagiannya di Taman Udara Utama Perling. Pernyataan mantan Exo dan mantan Adun daripada Bersatu dan PAS itu adalah satu isyarat yang jelas terhadap penerimaan kepada perjuangan amanah yang membawa semangat rahmah seperti ditunjukkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dan so ada pimpinan yang akan melompat daripada PAS dan juga Bersatu bagi menyertai amanah dan juga dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah. So kita harap itu adalah satu permulaan yang baik dan kita harap dia akan membawa kemenangan yang lebih besar kepada kita dalam pilihan raya yang akan datang.